sifat malu adalah merupakan bahagian daripada iman kepada Allah. Bermakna kadang boleh jadi kita mendengar ceramah daripada ustaz dan sebagainya menyebabkan hidayah. Kadang boleh jadi juga sifat semula jadi yang ada di dalam diri kita, secara khusus kepada para wanita, yang mana Allah dah letakkan di dalam diri mereka sifat malu. Yang kadang malu ini ada kaitan besar dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti saya dengar tadi, semakin bersemangat lagi untuk menutup aurat dan sebagainya apabila dah berkahwin, kerana sifat malu apabila ada iman, tidak bertambah iman kecuali akan bertambah juga sifat malu. Itu dalam hadis Nabi SAW. Maka dengan itu, bila mana seorang wanita itu berkahwin dan tujuan berkahwin adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, perkahwinan itu sendiri adalah penyebab utama saling mendorong ke arah akhirah, saling mendorong untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, hakikatnya para wanita adalah merupakan jalan yang sangat mudah untuk mereka ini nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Idza sallatil mar'ah khamsaha", kalaulah wanita ini salat limanya, yakni lima fardunya, 5 waktu dia salat. "Wa shamat syahraha", dia berpuasa bulan Ramadan. "Wa hassanat farjaha", dan dia menjaga kemaluannya. "Wa ata'at zawjaha", dan dia mentaati suaminya, maka akan diberitahu kepada dia oleh Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulil jannah min ayyi abwab al-jannah syi'ta", masuklah engkau ke dalam syurga Allah daripada pintu mana yang engkau inginkan. Begitu mudah kepada wanita untuk nak masuk ke dalam syurga Allah, hanya melakukan perkara yang fardu, dan salah satu kefarduan juga adalah taat kepada suaminya terhadap perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Alhamdulillah. Bagaimana ketaatan itu kepada suami yang dapat membimbing dan membawa kita ke syurga. Kalaulah kata tak dapat pula suami yang begitu, Habib, nak solat jemaah pun tak pernah dapat, suami tak pernah ajar. Jadi bagaimanakah agaknya, macam kata Vishanti tadi, dia begitu teringin nak bernikah dengan Habib-Habib, Ustaz-Ustaz, Habib-Habib pula, Ustaz-Ustaz, orang-orang yang berilmu agama, kerana dia berharap dan dia begitu orang kata terpesona dengan ilmu-ilmu yang ada pada ustaz. Jadi kalau kita tak dapat suami yang seperti itu, bagaimana kita nak melaksanakan penghijrahan kita dan mendekatkan diri kita pada Allah dalam suasana rumah tangga yang seperti itu? Nabi SAW pernah bersabda, "Idza sta'ant", kalau engkau ingin untuk meminta pertolongan dan harapan, fasta'in billah, mintalah pertolongan dan harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW ingin mengajar kepada kita bahawa kita jangan berharap kepada suami kita. Walaupun kita berkahwin, akan tetapi jangan kita letakkan harapan bahawa suami kita lah akan menjadi mengubah kita. Tetapi kita meletak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengubah kita. Perantara yang diberikan kalau suami saleh, alhamdulillah. Kadang boleh jadi disebabkan isteri yang salihah, suami berubah jadi saleh. Dan itu Nabi SAW bila mana bersabda tentang perkahwinan, kata Rasulullah, "Man razaqahu Allahu imra'ah salihah", kalau Allah kurniakan wanita yang salihah untuk menjadi apa? Untuk menjadi isteri kepada seorang suami, faqad a'anahu ala syatri dinih, isteri itu menjadi pendorong membantu suami itu di dalam agamanya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyattaqillah fi syatril baqi", maka bertakwalah kamu kepada Allah di dalam bahagian yang seterusnya. Bermakna isteri kadang boleh menjadi pendorong suami untuk semakin bertakwa kepada Allah. Dan kita kadang boleh jadi ada niat nak berkahwin dengan ustaz dan sebagainya, tetapi hikmah Allah boleh jadi suami kita ada kebaikan bila berkahwin dengan kita, kerana boleh jadi hidayahnya juga melalui kita. Begitu juga sebaliknya, boleh jadi hidayahnya isteri dapat melalui suami ataupun melalui sebaliknya. Maka dengan itu, perlulah kita sentiasa berusaha untuk berharap hanya kepada Allah, ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan usaha sedikit sebanyak untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang penting adalah saling kita mengingati. Iaitu suami dengan isteri, jangan hanya berharap suami untuk mengingatkan, isteri juga dapat mengingatkan suaminya untuk saling mengingatkan kepada kebaikan, saling mengingatkan kepada perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Habib, begitu hebatnya misterinya hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak mampu untuk meneka atau menebak apakah agaknya dan bagaimanakah hidayah yang akan diberikan kepada kita. Dan apabila kita hendak berubah, siapa yang akan membantu kita? Tidak ada siapa yang akan membantu kita kalau bukan kita yang merubah diri kita sendiri.